Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Conspiracy TV di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, pelik, seram yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan konten-konten dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh macam kita ni. Di akhir video, kalau korang berminat dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So far dah 3 kes Abang Boy cover pasal crime di Russia. Crime diorang ni level memang lain macam tu. Kes kali ni pun tak kurang demi gila. Seperti biasa, Abang Boy kena bagi warning dulu. Video ni tak sesuai untuk mereka yang di bawah umur. Video ni ada unsur-unsur pembunuhan, penyiksaan dan sebagainya. Dan kalau korang tak berminat dengan benda-benda tu, korang boleh skip terus video ni dan tengok video Abang Boy yang lain. So, viewer discretion is advised. Tanpa membuang masa, let's roll the intro. Sergei Yatsenko adalah seorang atuk muda yang berumur 48 tahun. Dia mempunyai seorang isteri dan 2 orang anak lelaki yang telah pun berkahwin. Jiran-jiran dan kawan Sergei describe Sergei ni sebagai seorang yang sangat-sangat rajin, seorang yang positif dan seorang family man yang sangat-sangat menyayangi family dia. Bila dia dapat cucu pertama dia, dia punyalah happy. Dia manjakan cucu dia dengan apa yang dia ada. Walaupun keluarga anak dia ni duduk berjauhan sikit daripada dia, dia selalu pergi melawat cucu dia ni setiap kali dia ada masa terluang. Tiba-tiba satu hari Sergei ni jatuh sakit dan selepas cek di hospital, doktor bagi tahu dia yang dia mengidap kanser dan ada ketumbuhan di tekak dia. Walaupun dalam keadaan macam tu, Sergei sangat-sangatlah positif dan tak pernah mengeluh dengan nasib dia. Dia menjalani pembedahan dan tumor tu berjaya dibuang. Akan tetapi Sergei ada masalah dengan percakapan pula. Dia tak boleh bercakap guys. Paling kuat pun dia hanya boleh berbisik dan perkataan yang dia boleh sebut adalah sangat-sangat limited. Malangnya disebabkan Sergei ni tak boleh bercakap, dia dibuang kerja. So Sergei terpaksalah bergantung kepada kerja-kerja odd jobs, kerja-kerja rencam yang diberikan oleh penduduk sekitar. Tak kisahlah kerja apa pun, menukang ke, betulkan paip rumah ke, repair kereta ke, buat delivery ke, asalkan ada duit. Menurut isteri Sergei, Sergei ni pula bukan jenis yang suka melepak kat rumah. Lagipun pada masa tu Sergei menjaga ibu dia yang sakit dan isteri dia hanyalah seorang suri rumah. Pada petang 12 Julai 2007, Sergei ni bagi tahu bini dia yang dia nak pergi isi minyak motor dan lepas tu dia nak pergi tengok cucu dia. So dia pun bergeraklah daripada rumah dia melalui satu jalan shortcut yang agak sunyi guys. At some point minyak motor dia habis. So dia pun menolaklah motor dia. Dalam pada masa yang sama, 2 orang budak lelaki remaja sedang menunggu di tepi jalan yang sama dilalui oleh Sergei. 2 budak ini bernama Viktor Sayenko dan Igor Sapronyok. Bolehlah. Kedua-duanya berumur 19 tahun. Sergei ni pun lalulah di tepi mereka. Sergei ni pun buat macam biasa lah. Bila nampak diorang ni, dia just lalu je lah. Dia perasan seorang daripada budak-budak ni memegang camcorder sedang merekod Sergei. Sergei ni pun macam, lantak korang lah, apa benda kau nak buat lah. Dan tak pasal-pasal, salah seorang daripada 2 budak remaja ni tadi swing hammer dekat kepala Sergei guys, sampaikan Sergei terjatuh daripada atas motor tu. Dalam keadaan macam tu, Sergei tak mampu nak menjerit guys, akibat pembedahan dekat tekak dia tu. Even kalau Sergei menjerit pun, tak ada siapa yang akan dengar jeritan Sergei tu sebab dia berada di tengah-tengah hutan belantara dan jarang sangat orang lalu jalan shortcut tu. Semua kejadian ni dirakam bro. Budak-budak tu langsung tak ada belas kasihan. Diorang gelak-gelak sambil memukul Sergei dengan hammer tu. Sergei dalam keadaan berdarah tu merayu dengan suara serak-serak dia, tetapi langsung tak diendahkan oleh budak-budak ni. Dan dalam keadaan yang masih ketawa gelak-gelak tu, budak-budak ni terus mengheret Sergei ke dalam hutan di tepi jalan tu. Dan bila dah jauh daripada jalan tu, Igor terus melibas hammer dia di muka Sergei lagi dan lagi. Dan kali ni Sergei terus tumbang guys. Dan bila Sergei rebah, pada masa ni Igor stop memukul Sergei. Viktor yang memegang kamera pada masa ini menyuruh Igor untuk mendengar pernafasan Sergei. Dan pada masa ni Viktor merakam secara close up di muka Sergei yang pecah tu. Kedengaran seperti bunyi orang tersedak, gurgling macam gila man.
Igor meneruskan memukul Sergey dengan hammer dan kali ni Victor pun join sekaki guys. Dia menggunakan screwdriver untuk menikam Sergey. Ada sekali tu dia menikam screwdriver tu dekat dalam mata Sergey guys. Aduh, sik gila diorang ni. Kembang tekak aku tu. Tangan dan kaki Sergey dipatahkan. Igor dan Victor terus memukul dan menikam Sergey berulang-ulang kali sambil ketawa sampailah Sergey longlai tak bernyawa. Setelah puas hati yang Sergey ni dah mati, diorang pun pergi ke kereta kembali dan membersihkan kesan darah yang ada pada muka dan baju diorang. Diorang gelak-gelak sambil ingat balik apa benda yang diorang buat kat Sergey. Bila diorang dah settle bersihkan diri diorang, diorang sekali lagi berjalan balik ke mayat Sergey untuk selfie guys. Gila. Bila dah sampai malam yang Sergey ni tak sampai ke rumah, isteri kepada Sergey ni dah mula risau. Dia cuba call Sergey tapi tak dijawab. Dia call pula anak menantu dia. Anak menantu dia pula cakap Sergey tak sampai pun dekat rumah dia. Dia dah makin cuak. Habis semua jiran semua dia call. Semua cakap tak jumpa Sergey. Okey, time ni dia memang dah tak sedap hati. Dia risau yang Sergey ni mengalami kemalangan ataupun pingsan di tengah jalan akibat penyakit yang dialaminya. Dekat Ukraine pada masa tu, untuk failkan kehilangan seseorang, dia kena hilang selama 72 jam barulah seseorang tu boleh buat report. Pada keesokan harinya, isteri Sergey ni keluar sambil pass flyer yang ada muka Sergey kepada siapa saja yang dijumpa. Akan tetapi tak ada siapa pun yang ada selisih atau perasan Sergey ni pergi mana. Pada 23 Julai 2007, Igor dan Victor telah berjaya ditangkap oleh polis selepas Igor cuba menjual handphone milik Sergey di kedai pajak gadai. Apa yang berlaku adalah isteri kepada Sergey telah membuat report kehilangan dan pihak polis cuba untuk trace handphone milik Sergey. Pada masa tu, Igor bawa phone ni ke kedai pajak gadai. Owner kedai tu pun check lah phone ni sama ada berfungsi atau tak. So dia on phone tu. So itu yang membuatkan polis dapat track kat mana phone tu berada. Secara tak langsung dapat menangkap Igor dan Victor. Seorang lagi rakan diorang iaitu Alexander Hanza ditangkap di rumah. 3 orang sekawan ni adalah suspek utama dalam kes kehilangan Sergey. Diorang bertiga adalah rakan sekelas. Okeylah, sedikit backstory pasal diorang ni. Igor dan Victor mempunyai satu fobia iaitu gayat di tempat tinggi. So diorang ni pun berdiri di atas bangunan selama beberapa jam untuk melawan fobia diorang. So ini membawa kesan positif kepada diorang. Akan tetapi Alexander ni pula fobia dia lain sikit. Dia ni takut darah. So apa yang diorang buat? Diorang ni tangkap kucing atau anjing yang mana-manalah diorang jumpa, memukul binatang tu dengan hammer dan menikam dengan screwdriver sampailah binatang tu mati. Tak cukup dengan tu, diorang siap selfie lagi dengan bangkai binatang tu seolah-olah seperti trofi untuk kenangan. Gila betul diorang ni. Ada satu video yang diorang ambil semasa diorang ni tengah menyiksa seekor kucing. Kucing anak kucing. Diorang pakukan kucing tu dekat palang cross. Yang lagi tak boleh terima akal, diorang masukkan foam glue dekat dalam mulut kucing tu, tak bagi kucing tu bising. Gila weh. Abang pun dah cakap dah awal-awal tadi, diorang punya level tak ada perasaan tu memang level lain tu. Semua ni berlaku masa diorang berumur 16 tahun tu. Pada umur aku 16 tahun, aku ni tengah sibuk duk dengar cari metal, pergi dekat Campbell cari album-album rare. Diorang ni bunuh binatang weh. Gila betul diorang ni. So selepas diorang ni habis sekolah, diorang masing-masing bekerja odd jobs. Tetapi si Igor ni bekerja part time sebagai taksi sapu. Lebih kurang macam taksi haram, lebih kurang macam itulah. Beberapa bulan sebelum pembunuhan diorang menggunakan perkhidmatan taksi haram ni untuk merompak penumpang diorang. Akan tetapi selepas beberapa kali, Alexander dah malas join aktiviti diorang ni. So Alexander hanya disabitkan kesalahan dengan 2 rompakan saja. Akan tetapi bagi Igor dan Victor, Sergey ni bukanlah mangsa pertama diorang guys. Diorang sebenarnya telah membunuh 21 orang yang tak bersalah dengan cara yang sama dengan Sergey. Selepas Sergey, diorang membunuh 13 orang lagi. Kebanyakan mangsa-mangsa diorang ni adalah kanak-kanak, orang tua ataupun orang homeless. Ada seorang mangsa diorang yang merupakan seorang perempuan mengandung guys. Perut perempuan tu dikelar dan fetus dekat dalam perut perempuan tu direntap keluar guys. Aduh hai. Semua ni dirakam 21 pembunuhan tu semuanya dirakam guys. Dan dalam setiap rakaman diorang membunuh tu, diorang buat sambil gelak-gelak je guys. Aduh hai. Korang mesti nak tahu kan apa sebenarnya motif diorang ni. Menurut girlfriend salah seorang daripada pesalah ni,
Sebelum pembunuhan ni start, dia ada terdengar yang Igor dan Victor telah dihubungi oleh seseorang yang merupakan penjaga server untuk dark web, dan orang ini akan membayar Igor dan Victor untuk 40 rakaman pembunuhan sebenar. Lebih kurang macam Mamat ni nak Igor dan Victor buat rakaman snuff film lah. Kalau korang nak tahu apa snuff film tu, korang google lah sendiri. Akan tetapi klaim pasal Mamat dark web ni tak dapat dipastikan oleh polis. So benda ni mungkin hanya sekadar kabar angin je. Mungkin. So semasa perbicaraan berlangsung, Victor dan Alexander mengaku bersalah dengan harapan hukuman yang ringan. Akan tetapi Victor mendapat hukuman penjara seumur hidup atas kesalahan membunuh, mencedera, merompak dan menyeksa binatang. Sementara itu Alexander dikenakan hukuman penjara 9 tahun atas kesalahan 2 rompakan. Igor pula dia decide untuk melawan mahkamah atas alasan dia tidak waras masa melakukan semua pembunuhan tu. Tapi di atas bukti yang dibentangkan, dia didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman yang sama dengan Victor, iaitu penjara seumur hidup. So apa pendapat korang pasal kes ni? Terus terang lah, Abang Boy memang betul-betul rasa nak muntah. Kepala otak Abang Boy ni senak gila masa buat research. Tak tahulah Abang Boy nak sulam macam mana dah. Nak tengok video comel-comel pun dah tak tahu nak tengok kat mana dah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Dan kalau korang suka dengan video kali ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Jangan lupa follow Abang Boy punya TikTok, Conspiracy TV. So akhir kata, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.